Okey, hari ni kita akan sambung balik bab 6.3 sebatian. Okey, kelas semalam kamu dah belajar untuk bahagian sebatian juga, tapi untuk bahagian yang pertama ya. Sekarang kita akan sambung kepada bahagian 2, iaitu nanti kita tengok apa yang akan kita pelajari. Okey. Okey, saya akan teruskan. Okey, objektif pembelajaran kita hari ni ada dua ya. Okey, di mana di akhir pembelajaran ni kamu semua akan dapat membezakan perubahan kimia dengan perubahan fizik menggunakan peta buih berganda dengan tepat. Okey, objektif yang kedua untuk kita hari ni adalah membezakan campuran dengan sebatian melalui kefahaman perubahan kimia dan perubahan fizik dengan betul. Nanti kita tengok satu persatu. Okey, apa yang kita pelajari hari ni tak banyak, sikit je. Oleh tu kelas kita sekejap je hari ni ya. Okey, kalau ada soalan terus kemukakan, buka mic terus tanya saya. Jangan malu. Okey, saya teruskan. Mula-mula sekali kita ingat balik, kita ingat kembali apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, apa itu kegunaan campuran dan sebatian dalam kehidupan seharian. Okey, mula-mula dahulu kita tengok campuran dahulu. Okey, kegunaan dalam kehidupan seharian untuk campuran adalah contohnya seperti air cendol ni. Saya buka laser point saya. Air cendol ni ataupun pasir yang bercampur dengan batu ni kita nak asingkan. Okey, ini dia bercampur secara fizikal ya. Itu maksud dia campuran. Okey, bahan yang bercampur secara fizikal. Kalau cendol ni kita dapat tengok yang cendol warna hijau ni dengan air ni dia bercampur secara fizikal dan boleh dipisahkan secara fizikal juga. Okey, yang bawah ni adalah sandwich. Sandwich ni untuk breakfast pagi tu kita dapat pisahkan secara fizikal juga, dan dia merupakan campuran. Okey, kalau sebatian, okey, sebatian ni dia adalah bahan yang bergabung secara kimia. Okey, yang mempunyai ikatan kimia. Contohnya seperti air tulen. Okey, air tulen ni dia ada unsur hidrogen dan oksigen di mana dia bergabung secara ikatan kimia. Oleh itu kita panggil sebagai sebatian. Okey, garam pun sama, jubin pun sama. Kamu dah tengok kegunaan ni pada bahagian 1 untuk 63 sebatian. Okey, kelas malam lah. Kalau kamu tak tengok video tu lagi, saya mohon kamu tolong tengok video tu ya. Okey, kita teruskan perbezaan antara campuran dengan sebatian. Okey, dia ada perbezaan ya, campuran dengan sebatian ni. Saya harap kamu tak adalah keliru apa itu campuran dengan sebatian. Okey, yang kamu kena ingat ya, campuran ni bercampur secara fizikal, manakala sebatian bergabung secara ikatan kimia. Itu perbezaannya. Okey, kita tengok jadual perbezaan dia. Okey, ini adalah jadual perbezaan dia. Ada 4 yang kita akan tengok. Okey, ini gambar bagi campuran agar kamu lebih faham. Okey, ini adalah sebatian. Okey, kalau kita tengok kedua-dua gambar bagi campuran dan sebatian ni kan. Okey, pada campuran ni kita tengok yang bulatan atom-atom dia tu. Okey, atom dia tak bergabung. Dia macam ada asing-asing kat sini. Kalau kita tengok yang sebatian ni, okey, atom dia, atom yang berlainan ni dia bergabung. Kalau kita tengok yang biru ni, dia bergabung dengan yang warna merah ni. Oleh tu kita kata ni sebagai sebatian. Itu perbezaan dia kalau kita tengok daripada gambar ni. Okey, kalau kita buat dalam perkataan, okey, ikatan kimia terbentuk. Mari kita tengok, adakah ada ikatan kimia yang terbentuk pada campuran ni? Tak ada, sebab campuran ni dia hanya bahan yang bercampur secara fizikal. Okey, kalau kita tengok gambar ni pun, atom dia pun tak
bergabung secara ikatan kimia. Jadi campuran tidak ada ikatan kimia. Okey, kalau sebatian ya ada ikatan kimia sebab ada atom membentuk ikatan kimia dengan atom yang lain. Okey. Untuk perbezaan yang kedua, pembentukan bahan baharu. Kalau bagi campuran, dia tidak ada membentuk bahan baharu ya, sebab dia dapat asingkan secara fizikal. Okey, dia tiada pembentukan bahan baharu. Okey, kalau untuk sebatian, okey, sebatian dia ada membentuk bahan baharu. Okey, sebab bila dia dah mengikat secara kimia, dia akan membentuk bahan baharu. Nanti kita tengok contoh satu persatu ya. Ini ya, ada pembentukan bahan baharu bagi sebatian. Okey, untuk kaedah pengasingan pula. Okey, kaedah pengasingan bagi campuran, okey, dia menggunakan kaedah fizikal. Manakala untuk sebatian dia menggunakan kaedah kimia. Itu perbezaan antara dua ini, okey, antara campuran dan sebatian. Saya dah banyak kali ulang tadi. Campuran kita guna kaedah fizikal, sebatian kita guna kaedah kimia. Okey, seterusnya sifat bahan baharu berbanding dengan sifat asal. Okey, kan tadi kita dah kata campuran ni tiada bahan baharu, jadi kita boleh katakan tiada perbezaan. Kalau sebatian ni dia membentuk bahan yang baharu, jadi dia mestilah ada perbezaan dengan sifat yang asal tadi. Okey, boleh semua? Okey, kalau boleh. Okey, tak ada seorang pun yang respon. Okey, saya anggap semua boleh. Saya akan teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey, kita dah belajar perkara ni sebelum ni ya. Apa yang kita dah tengok adalah yang pertama, atom. Ini dekat 6.1 dahulu kita dah tengok apa itu atom. Kita pun dah belajar tentang molekul, unsur. Unsur ni yang dalam jadual berkala tu, yang tu adalah unsur. Okey, lepas tu kita dah belajar tentang sebatian dan kita dah belajar tentang campuran. Okey. Okey, bahan-bahan ni dia ada melalui perubahan. Okey, di mana ada dua jenis perubahan, iaitu perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, mari kita tengok perbezaan perubahan fizik dan perubahan kimia ni. Okey, pertama kali kita tengok perubahan fizik tu. Okey, kita tahu kalau kita dah tengok tadi perbezaan dekat jadual tadi kan, kita katakan bahawa perubahan fizik tidak menghasilkan bahan baharu, di mana yang perubahan fizik ni adalah campuran. Campuran dia tak menghasilkan bahan baharu. Okey, contoh bagi perubahan fizik ni adalah peleburan ais, pembekuan air, kondensasi dan pendidihan air. Okey, ni kita dah cover pada bab sebelum ni lah. Okey, lepas tu kita tengok pada perubahan kimia. Okey, perubahan kimia ni melibatkan bahan campuran, iaitu campuran dia menghasilkan bahan baharu yang berbeza daripada bahan-bahan asalnya. Okey, dia bahan baharu tu sifat dia tak sama dengan bahan asal tu. Contohnya pengaratan besi, fotosintesis, perebutan daun dan respirasi sel. Lepas ni nanti kita tengok contoh satu persatu. Kenapa dia membentuk bahan yang baru? Padahal kalau besi tu berkarat, dia tetap besi. Tak ya, dia membentuk bahan yang baharu. Kalau besi tu berkarat, dia akan membentuk bahan baharu yang kita panggil sebagai besi karat ataupun besi oksida. Nanti kita tengok.
Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh perubahan fizik dahulu. Okey, yang pertama peleburan. Okey, peleburan iaitu daripada ais kepada air. Okey, ni adalah pencairan ais kepada air. Okey, kita tahu ais tu adalah H2O. Okey, ni adalah dia punya molekul. Okey, H2O. Okey, H2O akan berubah kepada H2O saja. Okey, ais H2O dia tetap sama apabila dia berubah dalam bentuk air H2O. Walaupun keadaan fizikal dia tak sama, tapi molekul dia tetap sama. Jadi dia tidak menghasilkan bahan baharu. Ini yang kita katakan dia tidak menghasilkan bahan yang baru sebab molekul dia sama, H2O kepada H2O, tetap sama. Okey, untuk pembekuan sama sahaja. Kalau air kita beku menjadi ais, dari H2O tetap sama menjadi H2O. Sama ya, tak berubah. Cuma keadaan fizikal dia sahaja yang berubah. Okey. Sama juga dengan pendidihan. Okey, bila kita didih air, dia akan berubah menjadi wap air. Okey. Dan jadi molekul dia pun tetap sama daripada H2O kepada H2O juga. Okey, dia tetap sama, tak menghasilkan bahan baharu. Okey, dia tetap diri dia sendiri. Cuma keadaan fizikal yang berlainan. Ingat tu. Kena ingat dalam kepala kamu. Okey, seterusnya contoh perubahan kimia. Okey, pengaratan yang paling dekat dengan kita. Okey, besi karat. Kalau besi tu kita biar lama-lama kan, kita tengok besi tu akan berkarat. Okey, itu disebabkan tidak balas antara besi dan oksigen, di mana dia menghasilkan bahan baharu yang kita panggil sebagai besi oksida. Ini bahan baharu dia. Okey, kenapa dia membentuk bahan baharu? Sebab maafkan saya Okey, sebab daripada besi ni dia akan bergabung secara kimia dengan oksigen. Oleh itu dia akan menghasilkan benda baharu. Okey. Kalau tak faham lagi untuk bahagian pengaratan ni, kita bagi lagi satu contoh. Fotosintesis. Semua orang tahu apa itu fotosintesis, iaitu apabila tumbuhan menghasilkan oksigen. Okey, macam mana dia hasilkan oksigen? Iaitu daripada karbon dioksida dan air. Lepas tu dia kena ada kehadiran cahaya matahari. Okey, saya lukis saja matahari kat sini. Gitu-gitu. Okey, dia kena ada kehadiran cahaya matahari dan juga klorofil. Okey, saya nak tulis. Susah, tak apalah. Kamu tulis sendiri nanti ya. Dia kena ada kehadiran cahaya matahari dan klorofil untuk karbon dioksida dan air tidak balas untuk membentuk glukosa dan oksigen. Apa saya kata ni membentuk bahan baharu, iaitu mula-mula daripada CO2. Okey, kita tengok ini. Okey, CO2 ni adalah satu molekul untuk karbon dioksida. H2O ni kita selalu tengok H2O ni adalah air. Okey, mula-mula daripada CO2 tambah H2O, dia akan membentuk bahan baharu iaitu glukosa dan oksigen, iaitu molekul dia C6H12O6 untuk glukosa. Okey, dan oksigen iaitu O2. Dia membentuk bahan yang baharu. Dia tak sama dengan yang sebelum ni, bahan yang asalnya. Okey, oleh itu campuran kita katakan dia menghasilkan bahan yang baharu berbeza daripada bahan asalnya. Sifat dia pun berbeza daripada bahan yang asalnya.
Okey, ketiga kita tengok kepada respirasi sel. Okey, respirasi sel ni tindak balas antara glukosa dan oksigen. Dia terbalik dengan fotosintesis ni. Okey. Dia tindak balas antara glukosa dan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Sama seperti yang atas ni. Ni C6H12O6 tambah O2. Ni adalah molekul untuk glukosa dan oksigen. Okey, dia akan berubah kepada bahan yang baru, membentuk bahan yang baru di mana kita panggil sebagai karbon dioksida, okey, dan air. Okey. Boleh faham tak? Kalau tak ada soalan, kita teruskan. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, bagus. Kalau tak ada, semua faham, saya akan teruskan, ya. Okey. Ni adalah peta buih berganda untuk kita buat perbandingan antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, yang warna oranye ni, okey, warna jingga ni, ni adalah persamaan. Yang ini persamaan untuk kedua-dua perubahan fizik dan perubahan kimia ni. Okey, yang warna kuning ni, bulat-bulat yang warna kuning tepi ni, ini adalah perbezaan antara dua perubahan ni. Okey, mula-mula sekali kita akan tengok pada persamaan terlebih dahulu. Yang warna jingga ni, warna oranye ni. Okey, persamaan yang pertama adalah dia berlaku kepada jirim. Kita dah cover pada bab 5, iaitu sama ada dia berlaku, okey, dia berlaku pada gas, pepecal ataupun cecair. Itu kita katakan dia berlaku kepada jirim. Okey, lepas tu perubahannya dia berlakunya perubahan tenaga berlaku. Okey. Okey, itu adalah persamaan bagi perubahan ni. Okey, sekarang kita tengok kepada perbezaan antara dua perubahan ni. Okey, perbezaan yang pertama, okey, untuk perubahan fizik dia tidak membentuk bahan yang baharu. Ni kita dah ulang-ulang banyak kali tadi, dia tak ada membentuk bahan yang baharu. Tidak. Okey, untuk fizik. Okey, kalau kimia dia membentuk bahan yang baharu. Okey. Yang kedua, untuk perubahan fizik, sifat bahan dan hasil tetap sama. Tadi kita dah tengok daripada ais kepada air, H2O kepada H2O, dia tetap sama. Kalau perubahan kimia, sifat dan hasil dia berbeza. Daripada besi bertindak balas dengan oksigen, dia akan membentuk bahan yang baru, iaitu kita panggil sebagai besi oksida. Itu sifat bahan dan hasil dia berbeza. Okey. Okey, perbezaan yang ketiga adalah komposisi kimia bahan dan hasil sama. Komposisi kimia bahan dan hasil sama tu adalah bila tadi kan dia tidak membentuk bahan baharu, jadi komposisi kimia dia tetap sama. Okey, kalau untuk perubahan kimia, komposisi kimia bahan dan hasil tu berbeza. Okey, tadi kita dah tengok untuk fotosintesis tu kan, daripada karbon dioksida tadi tu dia bertindak balas dengan air untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Okey, molekul tu tadi dia membentuk ikatan kimia yang baru dengan atom yang lain. Itu kita katakan komposisi kimia tu, bahan daripada bahan yang asal dan hasil dia tadi tu berbeza. Okey. Lepas tu perbezaan yang terakhir sekali adalah
perubahan fizik ni dia memerlukan tenaga yang sikit sahaja. Kalau perubahan kimia ni dia memerlukan tenaga yang banyak. Okey, apa maksud memerlukan tenaga yang sikit ni? Untuk campuran ni, okey, kalau kita nak asingkan antara campuran ni, dia memerlukan tenaga yang sikit saja, dan oleh itu kita guna kaedah pengasingan secara fizikal. Okey, dia tak guna tenaga yang banyak, sikit je. Okey, kalau untuk perubahan kimia dia memerlukan tenaga yang banyak, iaitu kita menggunakan kaedah pengasingan electrolysis, di mana dia memerlukan tenaga yang banyak. Oleh itu kita katakan perubahan kimia ni dia perlukan tenaga yang banyak. Okey, kita dah sampai ke pengakhiran kelas. Kan saya dah kata kelas kita tak lama pun hari ni, sekejap je, sebab kita cover sikit je untuk habiskan bab ni. Okey, untuk kerja rumah hari ni, sila jawab praktis formatif 6.3. Okey, ada 4 soalan. Pertama sekali kamu bagi definisi sebatian itu apa. Tadi saya dah kata bahan yang bergabung secara kimia, ataupun ada definisi yang lagi jelas. Kedua, senaraikan 5 contoh sebatian dalam kehidupan harian anda. Tadi saya dah bagi contoh 3 kan. Yang 2 lagi tu kamu carilah dekat buku nota ke, kamu Google ke. Okey, macam-macam lah cara kamu nak cari jawapan tu. Okey, yang ketiga, bagaimanakah anda boleh mengasingkan sebatian? Baru je tadi saya dah sebutkan macam mana nak asingkan sebatian. Ada satu kaedah dia. Okey, yang keempat, nyatakan perbezaan antara campuran dengan sebatian. Ni pun kita dah cover tadi. Okey, banyak perbezaan antara campuran dengan sebatian. Okey, untuk soalan nombor 4 ni kamu boleh buat jadual ya, berdasarkan pertemuan berganda tadi. Okey, kalau tak ada soalan, kita dah di penghujung pembelajaran. Sekejap je, 30 minit. Tak sampai pun sejam. Okey, tak apalah. Okey, jangan lupa untuk buat kerja rumah dan nota. Nanti saya akan bagi slide ni kepada dekat dalam grup. Kamu buat nota. Okey, lepas tu kamu buat praktis formatif tadi tu ya, kerja rumah tadi tu. Okey, terima kasih semua dan jumpa lagi pada kelas seterusnya. Kalau ada persoalan ke, ragu-ragu ke, boleh je kemukakan soalan kepada saya secara personal. Okey, janganlah kamu chat saya lepas pukul 12 tengah malam. Chatlah saya sebelum 11 malam. InsyaAllah saya masih tak tidur lagi masa tu. Okey, kalau tak ada apa-apa, okey, kita tamatkan kelas kita di sini sahaja. Okey, jumpa di kelas yang seterusnya. Okey, bye. Bye, cikgu. Bye.